Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, semua sihat? Sihat. Okey, kalau ada yang tak sihat bagi tahu ya. Okey, hari ini sebelum kita mulakan pembelajaran kita mengenai topik yang ke-8 iaitu imbangan duga terselaras, saya nak buat satu aktiviti. Aktiviti yang berkaitan dengan topik ke-6. Topik ke-6 apa? Imbangan duga. Okey, topik ke-8 pelarasan. So, imbangan duga tambah pelarasan, kita akan dapat imbangan duga terselaras. So, kita akan buat aktiviti berkaitan dengan kedua-dua topik tersebut. So, sebelum tu saya bagi dulu lah blok permainan berwarna ni untuk kita buat aktiviti. Okey, masing-masing dah ada blok permainan berwarna. So, sebelum kita mulakan aktiviti kita tu, saya nak tanya persamaan perakaunan. Apa dia persamaan perakaunan? Dia start dengan apa? Aset tambah belanja tambah belanja sama dengan liability tambah equity tambah hasil. Okey, ada 5 warna saya bagi kan? Aset saya nak buat warna biru, belanja saya nak warna kuning, liability saya nak warna hitam, equity saya nak warna hijau, hasil saya nak warna merah. So, aktiviti kita, saya nak awak susun bertingkat-tingkat macam ni ikut dia punya warna yang duduk di sebelah debit. Letak sekali di gurun kuning. Yang duduk di sebelah kredit letak sekali hijau, hitam dengan merah. Okey? Cuba susun. Okey, saya tengok Usna dah nak siap susun dah. Dia susun ikut warna. Kita tengok pelajar lain pula macam mana. Okey. Okey, sama dah. Okey, nampaknya semua dah siap susun. Okey. So, itu kita panggil imbangan duga. Kenapa kita panggil imbangan duga? Sebab kalau awak tahu kan, imbangan duga dia punya keyword yang paling penting. Apa dia? Jawapan mesti sama. Dia punya nilai akhir mesti sama ataupun seimbang. Kalau tengok ketinggian tu kan sama. So, kita anggap yang di sebelah debit tu yang di sebelah kiri tu adalah kredit, yang di sebelah kanan tu adalah debit. Kita anggap duanya mempunyai ketinggian sama, so nilai akhir dia seimbang. So sekarang ni kita nak tambah dengan pelarasan. Okay, pelarasan saya kena bagi yang baru. Okey, pelarasan. So yang ni. Okey, cuba susun ikut warna dia balik. Susun dia ikut warna dan ketinggian dia sama balik. Hazra, warna hijau tu letak dekat tempat dia Okey. Okey, semua dah siap susun. Okey, awak sekarang boleh kaitkan dia punya topik ke-6 iaitu imbangan duga dan topik ke-8 pelarasan. Yang tadi saya baru bagi tambahan tu adalah mewakili pelarasan ataupun maklumat tambahan. So, bila awak buat pelarasan ke atas susunan awak tadi yang awak buat awal-awal tu, awak akan dapat ketinggian yang sama juga, cumanya ketinggiannya tu bertambah. Okey, kita pergi kepada topik kita hari ni. Kita langsunglah kepada topik kita. Okey, topik kita pada hari ini adalah imbangan duga terselaras.
Okey, apa yang dimaksudkan dengan imbangan duga terselaras? Macam aktiviti yang kita buat tadi lah. Imbangan duga terselaras ni saya sebut awal-awal tadi, dia berkaitan dengan imbangan duga dan juga pelarasan pada akhir tempoh perakanan. Pelarasan, contoh pelarasan ni apa? Susut nilai, hutang lapuk dan juga susut nilai terkumpul. Okey, imbangan duga terselaras ni dia penting sebab kita perlukan dia punya maklumat tu untuk pastikan segala rekod pelarasan yang kita buat itu adalah betul dan seimbang. So, bila betul dan seimbang, maknanya kita punya nilai akhir tu adalah tepat. Bila kita punya rekod pelarasan dibuat betul dan seimbang, kita dapat buat penyata keuangan dengan tepat. Penyata keuangan ni contoh dia penyata kedudukan keuangan dan juga akaun perdagangan dan juga hutang rugi. Okey, imbangan duga terselaras ni dia tak banyak sangat fakta-fakta yang macam ni. Dia lebih kepada pengiraan dan contoh-contoh pengiraan. So, kita buat contoh pengiraan yang dalam buku teks. Awak boleh buka buku teks, muka surat 276. Kita tengok ya soalan. Okay, ready semua? Jadi Okey, ready. Okey, maklumat tambahan yang pertama. Inventory akhir dinilai pada harga kos RM650 dan harga pasar RM730. Kalau dia bagi dua angka macam ni, kita kena pilih yang mana? Pilih yang harga dia lebih rendah. So, kalau kat sini, mana satu harga yang lebih rendah? Harga kos ke harga pasar? kos. Harga kos. So, dalam ni kita ambil harga kos dia, inventory akhir sebanyak RM650. Tetapi ada kan yang saya bagi blok permainan berwarna tambahan tu, yang ada satu warna yang tak awak masukkan dalam susunan kan? Itu merupakan contoh maklumat tambahan yang pertama lah. Dia bagi maklumat tambahan tapi kita tak masukkan dalam imbangan duga terselaras. So, kita KIV. Kita mungkin masukkan dalam penyata kedudukan kewangan ataupun akaun perdagangan dan untung rugi. Kita pergi ke maklumat tambahan yang kedua. Belanjaan yang masih belum dibayar ialah sebanyak RM350 Malaysia. Belanja am. Ada tak belanja am dalam ni? Ada. So, berapa harga belanjaan dalam tu? Nilai dia? Okey, 123. Kita tambah je dengan yang dibagi 350, kita akan dapat 473. Dekat sini dia cakap belanjaan belum bayar. Belum bayar ni adalah liability. Okey, so kita kena tambah satu lagi maklumat baru. Sebab dekat sini ada tak belanjaan belum bayar? Ada. Kat sini ada tak belanjaan belum bayar? Ada. Tak ada. So kita tambah maklumat baru, belanjaan belum bayar sebanyak 350. Kita tengok jawapan imbangan duga terselaras muka surat sebelah tu. Dekat sini kita tambah je belanjaan. So kita dapat 473. Lepas tu kita tambah belanjaan belum bayar sebanyak 350. Belanjaan belum bayar ni liability. So kita letak di sebelah Ready. okey, kredit. Okey, maklumat yang ketiga. Hazra boleh tolong baca tak? Komisen belum terkolek RM2,000. RM2,000. Komisen belum terkolek. Ada tak komisen dalam ni? Ada. Ada. So, berapa dia punya nilai tu? Berapa? 100 berapa? RM528. Kita tambah dengan RM2,000. So, kita akan dapat RM2,528. Kalau komisen belum terkolek ini adalah aset. Sebab komisen tu hasil tapi kita belum terima. So, dia merupakan aset kita. So, kita kena tambah maklumat baru. Sebab komisen belum terkolek, belum ada kan dalam ni kan? So, kita tambah maklumat baru. Komisen belum terkolek sebanyak RM2,000. So, kita tengok imbangan duga terselaras kita. Kita tambah je yang komisen sebanyak RM2,000. Dan juga kita tambah maklumat baru. Komisen belum terkolek sebanyak RM2,000. Okay, kita pergi ke maklumat yang keempat. Senang? Boleh baca senang? Hutang lapuk dihapuskan RM50. Okey, hutang lapuk dihapuskan RM50. Hutang lapuk ni adalah belanja. Dan kita tengok kat imbangan duga ni ada tak hutang lapuk?
ada. Ha? Tak ada. Tak ada. So, bila tak ada, kita tambah maklumat baru hutang lapuk sebanyak RM50. Lepas tu, hutang lapuk ni macam kita semua tahulah, dia ada akaun kontra. Akaun kontra dia adalah akaun belum terima. Bila kat sini kita tambah dah hutang lapuk, bila kat akaun terima, bila dia akaun kontra, kita kena sebaliknya, berlawanan dengan yang ni. Bila tambah yang akaun kontra, kita tolak RM50. So, kita dapat RM7,150. Kita tengok imbangan dugaan terselaras kita. Kat sini kita tambah maklumat baru. Kat sini akaun belum terima, kita tolak RM50 yang kita tolak hutang lapuk tu. Lepas tu kita tambah maklumat baru hutang lapuk RM50. Okey semua? Okey. Okey. Kita pergi ke maklumat yang ke-6. Maklumat yang ke-5. Peruntukan hutang ragu diwujudkan 2% atas akaun belum terima bersin. Akaun belum terima bersin ni adalah akaun belum terima yang kita dah tolak tadi lah, RM7,150. Bukan yang RM7,200 ya. Kita ambil RM7,150. So kita kira je direct 2% darab dengan RM7,150, kita akan dapat RM143. Peruntukan hutang ragu ni, dia punya akaun kontra dia adalah hutang ragu. So kat sini kita kena tambah hutang ragu sebanyak RM143. Dekat imbangan dugaan ni ada tak hutang ragu dengan peruntukan hutang ragu? Tak ada. So dalam imbangan dugaan terselaras, kita kena tambah yang baru, 2 akaun maklumat baru. Okay, kita pergi kepada yang terakhir ya. Polisi susut nilai kenderaan 10% atas kos. Bila atas kos, direct je kira dengan kos 10% darab dengan RM20,000. Kita akan dapat RM2,000. So kita tengok yang alatan pejabat pula, dia 10% atas baki berkurangan. Bila baki berkurangan, kos alatan pejabat kena tolak dengan susut nilai terkumpul alatan pejabat. Ada tak susut nilai terkumpul alatan pejabat? Ada tak? Ada. Ada ke tak tengok? Ada. Ada ke tak? Ada. Ayo, tak ada. Mana ada susut nilai terkumpul alatan pejabat. So kita kena tambah yang maknanya kat sini susut nilai dia adalah kosong. So kita tolak je 790, kita tolak RM kosong sebab susut nilai terkumpul tak ada. So kita darab dengan 10%, kita akan dapat RM79. Susut nilai ni, dia punya akaun kontra dia adalah susut nilai terkumpul. Dekat sini susut nilai tak ada, susut nilai terkumpul pun tak ada. So kita kena tambah baru semuanya. Keempat-empat maklumat tu kita tambah yang baru. Okey? Okey, dekat sini saya nak terangkan sikit lah. Imbangan dugaan ni awak tahu kan, dia punya maklumat, dia punya nilai akhir imbangan dugaan ni dia sama. Debit dan kredit dia seimbang. Bila kita buat pelarasan, make sure kedua-duanya juga seimbang. Okey, tengok timbangan dugaan sebelum pelarasan. Berapa dia punya nilai akhir? 6,000 berapa tu? 62,750. Okey, yang tu yang akhir. Yang terselaras berapa? 315. So ada perbezaan antara nilai sebelum pelarasan dan selepas pelarasan. Tapi pastikan debit dan kredit dia tu nilai dia adalah sama. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, ada apa soalan yang tanya? Ada. Okey, kalau tak ada saya lah nak tanya. Tadi kan kita buat pelarasan, banyak pelarasan. So saya nak tanya beberapa contoh pelarasan lah. Sebab awak kena faham pelarasan baru awak boleh buat imbangan dugaan terselaras. Okey, contohnya komisen. Komisen ni apa? Dalam 5 tu. Yang mana satu komisen? Hasil. Hasil. Okey, kalau komisen belum terperoleh 1, 2, 3, 4, 5. Baru tadi kita buat. Aset. Aset. Okey, kalau belanjaan. Belanja. Kalau belanjaan belum bayar. Aset. Belum bayar. Belum bayar ni hutang. Hutang adalah liability. Okey, kalau susut nilai akaun kontra susut nilai apa? Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul. Okey. Saya rasa macam awak kurang faham. Mungkin lah sebab ni kali pertama ya. Memang kita sama juga kalau
Ya, sebab tu kita panggil imbangan juga. Imbang. Bila imbang maknanya dua-dua tu kena seimbang. Seimbang kan? Maknanya bila seimbang, nilai akhir dia, debit dengan kredit dia kena sama. Okey? Make sure awak samakan dia punya dia punya nilai akhir. Okey? Saya rasa sampai tu je hari ni. Kita sambung lagi hari lain, tapi saya nak bagi beberapa contoh soalan lah. Ni ambil rujuk contoh soalan dan juga latihan. Boleh buat latihan yang contoh soalan tu ya. Kalau tak faham boleh tanya saya. Tu contoh soalan SPM yang lepas lah. Boleh cuba buat. Okey? Okey semua. Sampai situ saja. Kita jumpa lagi di lain hari, okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.